Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, teman-temannya saya panjat puji dan syukur, pada Allah SWT atas kita dapat sama-sama pada malam ni. Yang saya hormati Tuan pengacara majlis, bidang terjun katanya, jumpa saya ni, kata last minute beritahu. Yang saya hormati yang Tuan Setiausaha yang baca biodata saya 6 tahun yang lepas. Banyak berubah dah tu. Katanya, dapat mana biodata tu ada lagi rupanya. Dapat kat internet kan? Mana dia, siapa yang baca dia? Oh, dapat internet kan? Pengurusi lagi, dapat mana lah pengurusi tu agak. Baik, alhamdulillah Syed Maidan. Jadi Salih Syed Muhammad, banyak yang dah berubah dah tu sebenarnya tu. Ala kulli hal, tak apalah. Hari tu nak mai dah sekali sebenarnya, program sekali dengan ada di Kemunting sekali kan. Takdirnya saya ada program di Melaka, program dengan Tun TYT. Lepas tu ada rehearsal sehari sebelum tu. Jadi berapa hari, 2 hari lepas tu sepatutnya program kat sini. Ke hari tu macam tu lah lebih kurang. Malam tu ataupun 2 hari lepas tu. Lepas tu pi nak masuk tu dia pun suruh buat test ayat liok dulu. Test ayat liok, tengok positif. Tengok dekat situ positif. Saya tak puas hati pasal malam sebelum tu saya buat negatif. Tapi bila dah positif tu dia pun terus pum gelang kuning lah. Gelang kuning pula, gelang pink lah. Gelang pink saya tak puas hati. Saya pi minta untuk pi buat yang PCR tu yang dekat klinik tu. Tapi PCR tu 24 jam dia baru dapat keputusan. Tapi negatif lah. Walaupun negatif, saya dah kena buh yang gelang gelang tu kenalah. Jadi tak boleh nak pergi mana sementara nak dapat result tu. Sebab tu yang tak boleh nak mai hari tu ni, jadi minta maaf lah. Ya, takdir Allah mai hari ni jadi Isra' Mi'raj lah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Isra' Mi'raj ni peristiwa yang berlaku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Tak boleh tak percaya. Dalam kisah Isra' Mi'raj ini ada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Namun ada juga Salih Syed Muhammad yang dipertikaikan periwayatannya. Tapi kisah tu wajib jadi. Wajib jadi. Sebenarnya lemah juga bercakap pakai mask ni tuan. Tapi itulah saya. Kalau ada kipas ni saya boleh buka emas sebenarnya, ada kipas, tapi minta masjid ni, masjid tak ada kipas pakai pasal. Saya nak pergi umrah. 26 bulan nak pergi umrah. Jadi nak kena jaga sikitlah sebab nak kena test tu sehari sebelum pergi tu kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya semak. Tapi kalau ada kipas tak belakang ni saya buka emas lega sikit nak syarah sejam ni. Kalau ada. Tapi kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa, jangan risau. Saya pakai je emas ni sampai habis pagi. No problem. InsyaAllah tu. Jadi saya semak kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Nah.
Jangan macam itulah mengada ustaz ni macam-macam ni minta. Dah 2 kali tak mai. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila cerita Isra' Mi'raj, wajib percaya. Wajib percaya. Pasal apa wajib percaya? Pasal Allah cerita kisah ni dalam Al-Quran. Ada 2 ayat. Tuan-tuan kena ingat, ada beza di antara Isra' dan ada beza dengan Mi'raj. Isra' ialah perjalanan sallallahu alaihi Muhammad darat daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa. Sallallahu alaihi Muhammad. Daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa. Masa tu, yang tu dia panggil Isra'. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ke-7. Yang tu Mi'raj. Dalil Isra' tak apa. Okey. Saya perlu kipas di belakang. Tak apa. Okey. Tutup. Dalil Isra' ada dalam surah Al-Isra' ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa pada malam hari yang kami berkati kedua tempat tersebut sebagai menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Itu dalil Isra'. Dalil Mi'raj pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Salli ala sayyidina Muhammad. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bi ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba fuada ma ra'a. Sallallahu ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Demi bintang semasa ia menjunam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rakan kamu yakni Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu tidaklah dia menyeleweng daripada jalan yang benar dan tidak pula sesat, dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuannya dan pendapatnya sendiri. Segala perkataannya itu sama ada Al-Quran atau hadis itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu diajarkan oleh Jibril yang amat kuat dan gagah, lagi maha bijaksana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, kemudian lagi yang bijaksana, kemudian dia memperlihatkan dirinya dengan rupanya yang asal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedang dia berada dari arah yang tinggi, yang di langit. Kemudian dia mendekatkan dirinya, lalu dia berjuntai sedikit demi sedikit sehingga menjadi jarak di antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar 2 hujung pusaran panah atau lebih dekat lagi, iaitu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Allah wahyukan kepada hamba-Nya yakni Muhammad apa yang telah diwahyukan, tidak mendustakan apa yang dilihat. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihat itu? Dan demi sesungguhnya dia, yakni Muhammad SAW, telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asal di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak Jannatul Ma'wa, sehingga akhir hayat. Ini dalil yang kedua, dalil tentang Mi'raj Nabi SAW. Daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mari kita tengok satu demi satu perjalanan. Kita nak mengambil ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Tiap-tiap tahun duk cerita pasal Isra' Mi'raj. Tiap-tiap tahun cerita Isra' Mi'raj. Pasal apa? Yang pertamanya, untuk menambahkan keimanan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nak dibandingkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad
Dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Nabi kita Nabi yang paling istimewa. Nabi yang paling hebat. Cuma kita aja tak berasa kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita hebat, maka kita ni umat paling hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang kedua, pasal apa kita ulang-ulang cerita tentang Isra' Mi'raj ini? Yang keduanya untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mengasihiku lebih daripada dikasih kepada ibu ayah dia, mak bapak dia, anak pinak dia dan manusia seluruhnya. Nak sampai tahap cinta ni tuan-tuan, salih selamat, dia kena kenal. Dia kena kenal. Lagi istimewa orang tu, lagi kita nak kenal, lagi kita nak cinta dekat dia. Salih alaihi wasallam. Hebat pengorbanan dia, lagilah kita cinta kat dia. Maka semua tuan-tuan sekalian, kelebihan-kelebihan tu ada dekat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah tiap-tiap tahun duk cerita tentang satu kelebihan yang ada dekat Nabi SAW yang nama dia Isra' Mi'raj, yang tak berlaku pun kepada Nabi-Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, satu malam Nabi SAW duduk di rumah mak saudara dia nama Ummu Hani. Ummu Hani. Bersama dengan Nabi SAW pada malam itu, diceritakan dalam riwayat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua orang yang bersama dengan Nabi SAW, iaitulah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib duduk bersama dengan Nabi SAW. Tidur baring di rumah, minta maaf, bukan mak saudara, sepupu Nabi SAW. Nama Ummu Hani binti Abi Talib. Abu Talib pak saudara dia. Ummu Hani ni anak pada Abi Talib, maksudnya Ummu Hani ni sepupu dengan Nabi SAW. Bila tidur tu, tiba-tiba mai malaikat Jibril alaihi salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Diceritakan dalam riwayat bagaimana Nabi SAW dikeluarkan melalui, yang mai melalui sallallahu alaihi wasallam, terbelah atap bumbung rumahku. Iaitu rumah Ummu Hani tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Ummu Hani. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, furija syaqfu baiti fa nazala Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, telah sallallahu alaihi Muhammad terbelah atap rumahku. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashaqqa min thughrati nahrihi ila asfali batnih. Kemudian malaikat Jibril AS bawa Nabi SAW pi dekat dengan kawasan Kaabah. Kemudian Nabi SAW dibelah dadanya daripada lubang ni, lubang tengkok ni turun sampai ke sallallahu dekat bawah daripada perut ni ataupun bahagian pusat. Thumma qala Jibril li Mikail. Kemudian berkatalah malaikat Jibril kepada malaikat Mikail, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bawalah kepadaku setalam air Zam-Zam supaya aku dapat membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya. Lalu dikeluarkan hati Nabi SAW dan dibersihkan sebanyak 3 kali. Dibuang segala yang di tempat bersarangnya penyakit hati, yakni yang biasa ada dalam diri manusia. Maka berulang aliklah malaikat Mikail dengan Jibril kepada Jibril dengan membawa 3 talam yang berisi air Zam-Zam. Hati Nabi SAW ni tuan-tuan bukannya kotor macam hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati Nabi SAW tidaklah kotor dan tidak berpenyakit macam kotor dan penyakitnya hati manusia, dengan sifat yang tercela dan akhlak yang rendah. Kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah peristiwa seorang hamba nak dekatkan diri dia kepada Tuhan. Nabi SAW ni nak bawa Nabi SAW ni dekat diri dia kepada Allah. Maka dalam keadaan usaha kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, ingat, hati kena bersih.
Hati ni kena bersih. Sembahyang subhanallah tak pernah rasa sedap sembahyang. Pasal apa? Pasal sembahyang tu tak sedap, tapi hati tu tak bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila hati tak bersih ni jadi guna. Nombor satu, kita susah nak terima pengajaran daripada apa yang berlaku di sekitar kita. Tak boleh terima. Hati kotor, hati kotor. Tengok apa yang duk jadi sekeliling kita ni, dia tak jadi, dia tak boleh nak masuk dalam hati. Tuan-tuan tengok orang meninggal. Tuan-tuan, macam disebutkan oleh Tuan Pengurusi tadi, abang ipar saya meninggal malam kemarin. Malam Jumaat. Hari ni Sabtu. Meninggal malam Jumaat. Tak ada apa, tak ada sakit apa pun. Dia adalah kencing manis darah tinggi, umur 60, dekat 65 kot lebih kurang. Demam 2 hari, pergi hospital, cek darah tinggi dia, kencing manis, semua okey doktor kata. Lepas tu tapi badan duk lesu, lemah tu. Doktor kata duduk hospital lah. Tak mahu dia nak balik duduk rumah. Balik berjalan pergi hospital. Bukan sorong naik kursi, berjalan masuk. Balik rumah, malam Jumaat lepas mayang maghrib, duk gelisah, mula la ilaha illallah, la ilaha illallah gitulah. Sampai meloreh pergi gitu, angkat dia, buat pergi dekat katil dia. Tarik nak tinggal macam itulah. Senang pergi gitu je lah. Dan apa pengajaran kita boleh ambil? Kita tengok macam tu, apa pengajaran kita boleh ambil? Sallallahu alaihi wasallam, berapa hari lepas ada seorang pegawai KWSP. Dia tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, meninggal di rumah dia dalam keadaan dia sedang bersujud. Tengah sujud sembahyang duha. Dia cuti demam, cuti MC berapa hari dah, tak apa nak sihat badan. Duduk di rumah dia. Kawan dia nak pergi hantar makan. Nak hantar makan breakfast ke apa. Lalu pipi subhanallah tuan sekalian, panggil tak menyaut. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu pergi habaq kat jiran sebelah juga tapi buka tengok. Buka tengok sallallahu alaihi Muhammad. Pecah masuk rumah, tengok duduk sujud lagi. Meninggal dalam keadaan sujud. Baru je meninggal, dia mai tengok tu dia baru meninggal aja. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Minggu lepas seorang di mana tuan-tuan? Tikam batu. Minggu lepas. Ditikam batu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu tikam batu tuan lah? Sungai Petani. Lepas mayang subuh, baca Quran. Lepas baca Quran, baring meninggal. Tang mana? Dalam saf. Apa pengajaran kita boleh ambil? Tuan-tuan, ketiga-tiga orang ni orang masjid. Yang meninggal sujud tu dia orang masjid. Yang meninggal lepas baca Quran, yang terbaring lepas lepas mayang subuh baca Quran, duduk di saf dia tu. Kata isteri dia 20 tahun tak pernah miss sembahyang berjemaah di surau. Tuan, saudara-saudara. Apa pengajaran kita boleh ambil? Ada orang usun jenazah buat pergi kubur tuan-tuan sekalian. Lepas tu Zuhur pun tak sembahyang. Ada. Pasal apa kita tak boleh ambil pengajaran? Sebab hati kita kotor. Tak boleh. Nombor 2, tanda hati kotor ni apa? Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tak boleh terima nasihat, tak boleh terima perintah, tak mampu nak terima larangan daripada Allah. Orang kata, buatlah, takut tak kubur gelap. Takut kubur gelap ni. Ni kubur belakang ni. Tuan-tuan pergi ziarah kubur. Nabi suruh kita pergi ziarah kubur. Nabi pergi ziarah kubur malam-malam. Malam-malam Nabi ziarah kubur. Tuan-tuan pergi ziarah kubur malam-malam seorang-seorang mana? Pergilah.
Takut apa? Dia kata, Ustaz bilu. Tak apa, tuan-tuan, bilu. Pasal apa? Takut. Kita takut. Tuan-tuan, kita takut duduk atas tu. Kawan yang duduk dalam tu lagi takut. Lagi takut. Kubur ni gelap. Kubur ni sempit. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, waktu Nabi SAW cerita, Nabi kata apa? Allah merindukan pertemuan kepada orang yang merindukan pertemuan dengan dia. Allah rindu nak berjumpa dengan orang yang rindu nak jumpa dia. Tuan-tuan rindu tak nak berjumpa dengan Allah? Cuba jawab tengok. Rindu tak? Kalau rindu, dia kena mati dululah. Tak sebab nak pertemuan dengan Allah, dia mesti mati. Sayyidina Aisyah bila sebut lagu tu, dia menangis dekat Nabi SAW. Dia kata, Allahumma salli Muhammad. Dia kata, ya Rasulullah, saya rindu dekat Allah, tapi saya takut tu, bahagian tu, yang nama dia kematian. Takut. Salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, tak belakang saya. Nabi SAW kata apa? Pujuk Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pujuk lagu mana? Salli Muhammad. Tak apa, orang yang matinya baik ni. Orang yang matinya baik ni, salli ala Muhammad, dia subhanallah, waktu dia mati, dia akan diperlihatkan keindahan yang akan dia dapat nanti lepas dia mati, sampai dia tak berasa tu waktu berhadapan dengan kedahsyatan kematian. Dia punya seronok tengok tu benda apa yang dia akan dapat tu. Maka dia akan mati dalam keadaan kenikmatan tu. Tuan-tuan, saya semat lega hati Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Tapi kubur, kata Nabi SAW dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain, bila meninggalnya seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Sa'ad, dalam perang Khandaq, mati Sa'ad ni, bergegak aras dia, sallallahu alaihi Muhammad, bergegak aras dengan kematian Sa'ad ni. Ni boleh buka. Terima kasih. Minta maaf nak menyusahkan tuan-tuan. Ni lega sikit. Okey. Bergegak aras dengan kematian Sa'ad ni dalam perang ni. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Kalau ada orang yang terlepas daripada merasa dihimpit kubur, nescaya Sa'ad ini orang dia. Sa'ad yang mati bergegak aras, ribu malaikat sambut roh dia, pun rasa dihimpit kubur ni. Kita ni macam mana ni? Seorang baby meninggal di Madinah. Nabi kata, kalau ada orang yang terlepas daripada merasa dihimpit kubur ni, baby ni orang dia. Baby tu pun rasa himpit kubur. Cuma bezanya, kata Nabi SAW, orang yang kafir yang dihimpit kubur ni, bila dihimpit tuan-tuan, dia akan sampai berselisih tulang rusuk dia. Tapi orang mukmin ni, dia himpit juga, dia rasa lemah juga, tapi lemasnya seperti seorang yang duduk dalam, seorang bayi yang duduk lemas dalam dakapan ibu dia. Dia lemas tapi selesa. Lalu dibuka seluas mata mandang. Tuan-tuan, bila kita duduk di alam kubur nanti, roh kita akan dimasukkan kembali ke dalam jasad kita untuk menjawab soalan mungkar nakir. Kita akan didudukkan. Kata ulama, sebagian ulama kata roh itu akan masuk seluruh tubuh dia. Ada sebagian yang lain kata roh itu akan masuk sekarat pinggang dia je untuk dia didudukkan untuk menjawab soalan mungkar nakir. Ceritanya, kubur ni di antara tempat yang sangat menakutkan. Sebab tu Nabi SAW suruh pi ambil pengajaran. Kalau ada orang mati, pi, Nabi kata, pi ziarah orang mati, kamu dapat 1 qirat pahala. Pasal apa? Pi tengok orang mati ni, dia bagi pengajaran kat kita. Salih Muhammad. Dia orang mati duduk isi rokok kat luar. Baru sampai ke? Tu pergi tengok kan tu. Nak tanam lah tu. Hang tu pasal apa? Rokok tak habis ni Ustaz.
Duduk kat luar, kah gelap. Ni ada orang pasien lagu ni. Ni dekat Lubuk Mawar ni ada. Ada, memang ada geng dia. Hari tu saya waktu nak pergi main jenazah tu. 2 kali main jenazah yang samalah pak saya tu dekat surau tempat dia khidmat satu, dekat masjid dekat tempat kampung dia tu. 2 kali main jenazah. Lepas tu ada satu grup kat luar tu. Dia kata dah semua masuk dah. Saya pun pergi keluar tengok. Itu ada satu grup duduk kat belakang, duduk atas motor. Saya tu geng-geng tu, macam mana geng tu? Geng tu tak suruh panggil ustaz, yang mana nak masuk kan? Lepas tu memang tek-tek lepas nazar, dia ada kat esok. Tapi dia tak masuk. Kita semayang je lah. Oh, ada orang macam tu. Nabi suruh apa? Pi ziarah jenazah. Pi. Orang lelaki ke, orang perempuan, pi ziarah jenazah. Lepas tu, dapat 1 qiraat pahala. Lepas tu, sembahyang jenazah, dapat 1 qiraat pahala lagi. Saya tak tahu tentang lain. Saya tak tahu. Tapi saya duduk tengok. Kalau bab sembahyang jenazah, orang perempuan kita rajin tak sembahyang. Tidak. Betul tak muslimat? Taklah, kotlah saya tak tahu. Saja saya nak tanyalah. Orang perempuan tak boleh sembahyang jenazah ke? Boleh tak muslimat? Tapi pasal apa kita tak sembahyang? Tak mana saya pergi sopa je saya tengok. Yang sembahyang orang lelaki je. Orang perempuan duduk lepak kat belakang tu. Pasal apa? Hari tu saya tanya, tak mau pergi sembahyang ke? Tak usah sembahyang? Dia tak tahu. Tapi yang ajibnya bila pergi umrah, pergi haji, dekat Masjid Haram, boleh pula bangkit sembahyang jenazah. Sedangkan yang mati tu tok laki dia. Laki dia tu, dia tak sembahyang jenazah. Pasal apa tak sembahyang? Anak-anak perempuan dia tak sembahyang. Pasal apa tak sembahyang? Betul tak muslimat? Boleh ke tak sembahyang? Boleh tak? Boleh tak nak sembahyang? Boleh, siapa kata tak boleh? Kita dah jadi adat orang perempuan je dia tak sembahyang jenazah. Dia adat dia. Jadi kalau depa masuk mana, pelik pula orang tengok. Betul masuk ni. Sembahyang apa ni? Sembahyang duha ke? Duha apa main tak? Pasal apa main tak? Dia pula tanya kita. Kau saya salah ke? Betul ke? Dia jadi adat, jadi kebiasaan kita tak macam tu. Boleh sembahyanglah jenazah, apa salah? Sebab Nabi suruh sembahyang jenazah. Nabi suruh sembahyang jenazah dapat 1 qiraat pahala. Nombor 3, pi bila nak buat pi kubur, pi ikut usung dia buat pi kubur. Pasal apa? Ikut sekali dapat 1 qiraat pahala. Yang ni Nabi tak suruh orang perempuan sangat yang ni. Tapi yang tu dia buat sangat. Ramai pula pi berhimpun tu. Yang paling best sekali tolong teman pula si isteri tu duduk itu. Isteri tak boleh happy. Sabarlah kak nak, sabarlah, tak apalah. Elok dah tu dengan dia tu, elok dah tu. Sabarlah dia tu. Sabar apa hang tak rasa? Berkah kau tu. Senyap kau tu. Mari kita tukarlah, ambil laki aku bagi laki. Cakap banyaklah kita. Jadi subhanallah tak faham. Orang lelaki pi dapat 1 qiraat. Pasal apa Nabi suruh pi ada matian, pi ziarah, ada orang pi sembahyang jenazah, pi kubur ikut. Pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran kat kita. Tengok. Tapi tak boleh nak jadi pengajaran. Pasal apa? Hati kotor. Hati kotor maksud saya. Lepas tu kata, tuan-tuan takut tak kubur? Takut ustaz, kelap ni kubur ni, takutnya subhanallah. Bila takut kubur, ada dia punya cara dia. Takut azab kubur, ya ada cara dia. Apa cara dia? Nabi SAW kata apa? Baca surah apa? Al-Mulk. Ni saya nak tanya sajalah, nak tanya aku. Siapa sini yang tak tahu kata nak jauh azab kubur, baca surah Al-Mulk? Ada tak yang tak tahu ke? Okey, tak apa. Ada tak yang tahu dah? Cuba angkat tangan tengok. Apa dua-dua tak angkat pasal apa ni? Tahu. Tahu. Kadang-kadang tahu tapi tak buat. Pasal apa? Tahu tapi tak buat. Semalam buat, tak buat. Malam hari dulu buat, tak buat. Pasal apa tak buat? Tahu tak kata nak mati? Tahu. Tahu tak kubur tu gelap? Tahu. Takut tak kubur? Takut.
Nabi suruh baca surah Al-Mulk. Buat tak? Tak. Pelik kita kan? Pelik kan? Tahu pasal apa? Pasal hati ni tempat dia terima ilmu. Salih Allah si Muhammad. Masalah dia ialah ilmu tak boleh nak dimanfaatkan sebab hati tu kotor. Tu kata Syekh Abdul Qadir Mandili sebut, Imam Waqi' sebut kepada Imam Syafi'i, hati tu macam kaca, ilmu tu macam cahaya. Cahaya tu hanya boleh masuk pada, cahaya tak akan boleh masuk kepada kaca yang ada kotak kat depan dia. Maka nak kena suci, nak bagi cuci hati tu. Nak dekat diri pada Allah kena cuci. Bila demai yang ketiga, bila hati kotak ni apa? Bila hati kotak. Nombor satu, dia tak boleh di pengajaran. Nombor dua, dia tak boleh terima nasihat, tak boleh terima perintah dan tak boleh terima larangan. Nombor tiga tu apa? Dia keluar semua penyakit-penyakit hati. Riak, ujub, takabur, sum'ah. Semua ni mai. Riak ni apa? Nak tunjuk ke orang. Apa dia buat semua nak tunjuk ke orang. Kita pun pelik lah ni. Kalau tak tunjuk rasa tak puas. Dia mai masjid, dia tunjuk lah. Alhamdulillah hari ni dapat semayang berjemaah di masjid. Dia mayang duha, dia dah. Alhamdulillah dapat semayang duha hari ni. Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Dia duduk selawat, ambil gambar dia punya tasbih yang nombor-nombor tu kan. Lah ni dia ada yang lembut tu yang gitu. Yang dulu punya ketak jam. Jam tarik balik, ketak. Zaman dulu. Ni. Oh, dia boleh ambil gambar yang tu buat dalam Facebook. Jom kita selawat. Pasal apa bubuh? Pasal apa bubuh? Nak tunjuk ke orang. Pasal apa nak tunjuk ke orang? Nak encourage orang untuk buat. Boleh tak bagi tahu je ke orang buat tanpa kita tunjuk apa kita buat? Tuan-tuan faham tak faham ni? Kita nak ajak orang, mai lah, jomlah kita sembahyang duha, jom kita sembahyang duha. Tapi tak payahlah tunjuk kita sembahyang duha. Jomlah kita selawat, jom kita selawat. Tapi tak payah tunjuklah berapa banyak kita selawat. Selawat je lah. Suruhlah orang selawat. Boleh nak tunjuk, tapi takut kita tak mampu nak jaga hati kita daripada sifat riak. Bila orang puji kita, ui banyaknya selawat hang tu. Ui orang lain tak boleh nak buat macam hang ni. Akhirnya hati dia bunga-bunga. Esok kita buh pula nombor yang lebih banyak pada tu. Duk harap orang komen pula. Tengok-tengok hari ni orang tak komen. Dia kata apa? Pasal apa hari ni orang tak komen ha? Tak cukup agaknya ni, tak cukup. Esok buat lagi banyak lagi. Kutuk semua. Sebab bagi dapat lebih banyak lagi. Tengok-tengok lagi orang tak komen. Dia sakit hati. Pasal apa sakit hati? Pasal orang tak puji apa dia buat. Habis hancur amalan, tak ada apa dah. Nah. Ujub tahu ujub. Ujub ni menyakit hati tak? Ujub ni dia rasa pelik dengan apa yang dia buat. Ni ujub. Naik motor pagi-pagi gelap, subuh pukul 6 suku. Nak sesuai. Dia pukul 5.30 mai dah naik motor, gelap. Naik motor. Sampai-sampai gelap semua, buka lampu, tak, buka kunci semua, buka pintu. Masuk dalam, siapa gelap, siapa tak ada, buka lampu semua. Dia mai kata apa? Ish, mau gaya lagu ni ahli syurga dah ni. Ni berasa ni macam syurga Jannatun Naim ni kalau macam ni. Orang-orang macam aku ni kalau macam ni lah yang duk cerita yang mati dalam sujud, yang mati tengah macam Quran ni, orang-orang lagu-lagu aku ni lah. Tu dia panggil ujub. Ujub dia berasa pelik dengan diri dia. Tuan-tuan tahu dah ujub ni dia selalu dia mai punca daripada apa? Ujub ni dia mai punca daripada pujian. Puji. Sebab tu puji ni racun. Nabi pantang, larang, Nabi larang sungguh orang duk puji. Jangan kamu bunuh saudara kamu dengan puji dia. Memotong leher dia dengan pujian. Disebut. Kita duk ulang alik main masjid ni tuan-tuan 6 tahun dah, 7 tahun dah. Balik kerja mandi cepu. Tukar baju, start motor pergi masjid. 6 tahun, 7 tahun dah.
Salih alaihi wasallam duduk bersila kat masjid ni 6 tahun, 7 tahun dah. Sampai dah lali dah, sampai dah tak nak rasa apa dah. Main masjid dah tak rasa apa dah. Okey dah. Kalau tak main pula rasa pelik. Kita waktu tu sampai satu had dia kita macam tu. Dia ni dia panggil qalb mu'allaqun fil masajid, hati dia dah terikat dengan masjid dah. Sampailah satu hari orang kata, Cik Mah, ya, Cik Mah duk pergi masjid tu berapa lama dah duk berulang-ulang pergi masjid lagu tu. Saya duk tengok tiap-tiap hari tak pernah duk tinggal masjid, berapa lama dah duk buat itu. Ish, duk kira-kira 6 tahun dah kot dah rasa dah. 6 tahun dah lah. Start masjid tu rumah duk tambah kat belakang tu dulu. 6 tahun dah lah, 6 tahun dah saya duk pergi masjid. Ish, hebatlah Cik Mah, ya Allah. Kalau saya tak boleh buat teratur tu, saya tak boleh buat lagu tu. Dia yang sebelum ni tak rasa apa, start esok dia pergi masjid, dia berasa macam jalan atas angin tu. Oh, dia rasa, oh hebat rupanya aku ni lah. Ish, asyik tak sangka pula lah. Dia berasa tau, dia main ujub tu pasal pujian. Sebab tu pujian dia racun. Saya Muhammad. Tak ada apa saya ni. Pujilah lagi lah hati, pujilah lagi. Betul, hebat lah. Saya ni tak ada apa, saya ni bodoh-bodoh aja. Puji lagi. Macam tu lah kot. Lepas tu orang puji pula, orang kata apa? Memanglah orang yang baik-baik ni memang dia suka merendah diri. Taklah, saya bukan merendah diri, saya ni sedang diri. Puji lagi. Habislah kita ni tuan-tuan. Rosak macam tu. Ujub. Yang berikut tuan-tuan sekalian, dia panggil apa? Sum'ah. Ini penyakit hati ke? Sum'ah ni macam mana? Sum'ah ni tuan-tuan, dia nak cerita ke orang apa yang dia buat yang orang tak tahu. Yang riak tadi nak tunjuk, dia tunjuk. Yang riak dia tunjuk. Allahu Akbar. Siapa tengok ni? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tengok? Ada 3-4 orang tengok. Alhamdulillah. Tu dia riak. Subhanallah. Orang tengok. Macam duduk di rumah tengok. Bala hamlah. Lakbala. Kita ustaz tu bunyi ke ustaz, kadang tak bunyi terus Pak Long tu ustaz. Tak ada siapa tengok. Riak. Kalau Sum'ah, dia bangkit 3-4 pagi, cantik dah. 3-4 pagi bangkit cantik, tak boleh lena lagu mana tu beralih tak boleh lena. 3-4 pagi bangkit semayang, semayang ajalah. Allahu Akbar, semayang tahajud. Kena malam tu dia sedap dia macam pula. Ya Allah, sedapnya keluar air mata. Ya Allah, sedap semayang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sedapnya semayang ni, sedapnya. Ya Allah, hari tu dia sedap semayang lah. Tuan-tuan, dia bangkit pagi esok tuan-tuan. Dia buat teruk. Dia buat muka lagu ni, dia buat muka tak larat, dia buat pegang, dia pergi office, dia buat pegang tengkuk, dia buat mengantuk, dua orang. Siapa lah nak tanya ni, siapa tanya. Dia nampak teruk pagi ni. Qiyamul lail hantar semalam, ya Allah, subhanallah. Punya sedap lah qiyamul lail ni rupanya. Kau dia menyesal aku tanya. Dia tak puas, dia tak cerita nama Sum'ah dia panggil. Ni. Puasa Rejab tu, daripada 1 Rejab tu dia puasa tak tinggal. Dia nak puasa straight 3 bulan tu. Kan? Tapi dia buat teruk ke tu? Siapa nak tanya. Nampak teruk ni. Puasa. Panjang amat. Makan kenduri. Puasa. Allahu Rabbi. Payah kita ni tuan. Payah nak jaga. Nak cerita. Tuan, tak ada siapa tahu apa kita buat pun tak puas sebab tak ada siapa boleh bagi apa kat kita. Dalam puasa, siapa pun tak tahu tak apa, tak ada siapa boleh bagi apa kat kita tuan. Tuan sedekah banyak-banyak, sedekah tuan, tak ada siapa boleh bagi apa kat kita. Yang boleh bagi kita Allah. 3 orang pergi depan Allah. Orang pertama, pasal apa ni? Nak masuk syurga. Jihad fi sabilillah sampai syahid. Pasal apa ni? Nak masuk syurga ni? Jihad fi sabilillah. Sampai mati syahid. Tahu Allah kata apa kat dia?
Kadzabta, pembohong kamu. Pembohong. Kamu nak orang panggil kamu ni mujahidin, syahidin, orang yang syahid. Nak nama-nama kamu disebut-sebut, dah. Orang dah sebut dah nama kamu. Malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Mati tuan. Tak ada nilai di sisi Allah. Mai orang kedua. Pasal apa ni? Saya ni sedekah. Habis harta saya sedekahkan. Semua harta saya sedekah ke jalan Allah. Fi sabilillah semua. Allah kata apa? Kadzabta. Pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu ni orang yang banyak sedekah. Banyak harta, banyak sedekah. Dah, salli ala si Muhammad. Kamu dah dapat dah apa yang kamu nak. Maka salli ala si Muhammad, salli ala si Muhammad. Malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Kamu siapa pula ni? Saya ni alim, belajar ilmu, mengaji hebat, qari, rajin baca Quran, ajak orang dengan Quran. Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu alim, nak orang panggil kamu qari, dah kamu dah dapat dah panggilan tu, malaikat seret wajahnya, lempak dalam neraka. Punca apa tuan-tuan? Hati kotor. Sebab tu nak dekat diri pada Allah, hati kena jaga. Cuci hati bagi bersih. Salih alaihi Muhammad. Macam mana nak cuci hati bagi bersih ni tuan-tuan? Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Macam mana nak bersihkan hati? Yang keempat tuan-tuan sekalian, daripada hati kotor ni, dia hilang kemanisan ibadat. Hilang manis ibadat ni, tak sedap ibadat. Tak syok. Salih alaihi Muhammad. Mayang tak sedap, ibadat tak sedap, zikir tak sedap, tak syok. Tuan-tuan mayang syok tak? Muslimat mayang syok tak semayang? Syok. Syok lah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya khusyuknya hari ni, ya Allah sedapnya, ya Allah khusyuknya. Tu tak khusyuk lah tu. Berangan macam-macam. Semayang ni sedap. Para sahabat dah merasakan kelazatan semayang ni. Sayyidina Osman, tuan-tuan boleh bayang, dia khatam Quran dalam satu semayang witir, khatam 30 juzuk Quran. Logik tak? Sallallahu alaihi wasallam. Logik tak? Logik apa Ustaz? 8 jam Ustaz. Nak khatam 30 juzuk 8 jam. Takkan semayang 8 jam? Kita rasa tak logik pasal kita tak boleh nak rasa apa yang dia rasa. Kesedapan dan kelazatan. Imam Syafi'i, dia boleh baca Quran, khatam Quran sehari sekali bulan biasa. Masuk bulan Ramadan, sehari 2 kali khatam. Pasal apa jadi macam tu? Pasal setiap kali dia baca Quran, dia tak tahu nak berhenti tak mana. Baca sedap, lagi baca lagi sedap, lagi baca lagi sedap, lagi baca. Tak tahu nak berhenti tak mana. Kita baca Quran duk cari nak berhenti tak mana. Beza kita dengan dia. Orang duk cerita, ada kereta-kereta yang memang sedap kan. Memang syok duduk tu. Ya Allah sedap. Saya pernah naik Bentley. Mahal tu, juta lebih kereta tu. Duduk masuk-masuk. Ya Allah sedapnya, Masya Allah. Tutup tu pintu. Tutup pintu tu sendiri. Hebat. Saya pernah naik Ferrari. Bukan kereta saya, semua orang bagi kawan naik. Kawan-kawan bagi naik. Ustaz nak try naik Ferrari Ustaz. Saya nak jual kereta saya. Jom teringin nak naik. Ferrari tak best, dia crash. Dia macam dia kereta racing. Macam tu. Tapi Bentley sedap. Mercedes yang mahal tu. Ada Mercedes harga dia 6 juta. Memang duduk macam duduk dalam rumah mewah yang bergerak. Kita duduk dengar sedap tu. Teringin nak naik kereta tu. Satu hari, keluar simpang, naik motor, kena langgar. Yang langgar kereta tu Mercedes lah. Mercedes yang kita teringin sangat nak naik tu. Dia langgar, pum, kita pun patah kaki tu golek tu. Aduh, sakit. Kawan yang buat kereta turun, Allah pakcik saya tak nampak, minta maaf lah je, minta maaf. Jujur saya buat pergi hospital Kuala Kangsar. Dia pun cempung kita tuan, angkat kita ni,
buka pintu belakang, tak kita duduk cushion belakang. Hari tu kita naik masjid yang kita teringin sangat nak naik, yang kata sedap sangat tu. Duduk belakang ni, siap boleh angkat kaki nak. Duduk ni, dia punya cushion boleh angkat. Macam tu. Lunjong lagi, duduk senang. Subhanallah. Hari tu kita rasa macam mana kita yang duk rasa macam sedap sangat. Orang duk abang kata sedap sangat ni. Pakcik sambil orang duit Nabi baca surah abang. Subhanallah. Tuan-tuan. Lepas tu abang kat driver tu. Cepat sikit. Dia kata apa? Buat apa cepat-cepat? Buat pelan-pelan sudah kan sedap. Pasal apa kita suruh pergi cepat-cepat? Pasal apa? Kan sedap itu tu. Ya, kereta tu memang sedap. Tapi kita yang sakit. Bila sakit rasa dah sedap kereta tu? Dah. Semayang tu memang sedap. Kita yang tak rasa sedap. Pasal apa? Hati kita sakit. Sakitnya tu di sini. Itu tajuk lagu, tuan. Jadi insyaAllah. Tuan, jadi cuci hati lah. Kemudian Nabi SAW dibawa mai burak. Burak ni tuan-tuan, dia seekor haiwan putih. Haiwan ni berwarna sallallahu alaihi wasallam Muhammad putih. Burak ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kenderaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pernah naik burak ni dalam riwayat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ni besar sikit daripada kaldai, sallallahu alaihi wasallam, kecil sikit daripada bagal. Kaldai bisa tengok kaldai. Bagal bisa tengok bagal. Bisa. Tuan-tuan tahu bagal tu apa dia? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi dia kata bagal ni dia kacukkan antara kuda dengan kaldai. Dia kacuk kuda dengan kaldai, jadilah bagal. Saya kenal bagal ni waktu kecil-kecil tu. Tengok cerita Piramli kata bagal, tu kenal. Tapi lagu mana tak nak tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW naik bagal pada. Nabi SAW naik burak. Dalam riwayat cerita burak ni ada sayap, Allahu a'lam. Waktu burak nak naik tempat tinggi, dia akan panjangkan kakinya untuk naik ke atas. Bila dia turun ke bawah, turun pada bukit, dia akan panjangkan kakinya, saya semak di depan untuk turun pada bukit. Perjalanan dia, satu langkah dia sejauh mata memandang. Sesuai dengan namanya burak. Al-barqu ni maksud kilat. Jadi mungkin tuan-tuan, dia panggil kelajuan dia tu, dia panggil kelajuan cahaya, light speed. Kalau tuan-tuan tahu, manusia dah ada buat kenderaan dah. Kenderaan ni nama kenderaan yang lajunya dia panggil sallallahu alaihi Muhammad kelajuan bunyi. Tuan-tuan tengok dah, depa main bunga api. Kita duduk tahun ni depa main bunga api dekat taman manalah kita nampak pada jauh. Nampak bunga api tu? Nampak bunga api kan? Cahaya kan? Nampak cahaya. Lepas tu baru dengar bunyi pom. Padahal meletup dengan cahaya tu sama kat sana lah. Tapi yang main kat kita kena cahaya dulu, kemudian baru dengar bunyi. Sebab kelajuan cahaya tu lagi cepat pada bunyi. Mereka dah buat dah ada dah kapal terbang yang 3 kali lebih laju daripada kelajuan bunyi. Dia punya laju tu, dia pergi dulu. Bunyi belakang. Bunyi tinggal belakang. Aku tu lakut, dia punya laju tu. Ada dah. Tapi tak ada lagi yang kelajuannya kelajuan cahaya. Tak ada lagi. Allah dah buat dah nama burak. Nama saya Muhammad. Tuan-tuan tahu tak kelajuan cahaya apa? 330,000 kilometer per second. 330,000 kilometer per saat. Satu saat dia boleh pergi 330,000 kilometer. Bukan 330 kilometer tu pun laju sangat dah. Kalau 330 km
per hour tu pun laju dah. Ini 330,000 kilometer per second. Punyalah laju tu cahaya. Kalau tuan-tuan nak tengok kelajuan cahaya ni, tuan-tuan kena tengok cerita Star Wars. Tu dia kata light speed, tinggal cahaya kat belakang. Itulah dia tu. Kan tak ada lagi kenderaan tu. Bumi ke bulan dia lebih kurang 334,000 kilometer lebih kurang. Ataupun 340,000 kilometer daripada bumi pergi ke bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak, dalam 1 second cahaya ni, kelajuan cahaya ni, dia boleh sampai sudah menghampiri daripada bumi ke bulan hanya dalam 1 second. Wallahu alam, macam mana keadaan buruk tak tahu, tapi tuan-tuan nanti tengoklah buruk tu nanti dalam syurga nanti ni. Ulama bahas pasal apa Nabi naik buruk, pasal apa Nabi SAW tak pergi berjalan. Nabi Allah boleh je berjalan tu. Subhanallah asra bi abdi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Salih al-Samad. Bila? Sebahagian daripada malam. Naik apa? Naik buruk. Pasal apa Allah tak bagi Nabi SAW berjalan sendiri? Peling sini. Boleh tak? Boleh. Ulama sebut, nak dekat diri pada Allah ni, kena ada ilmu, kenderaan. Kena ada kenderaan nama ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Tu yang merepek macam-macam. Nak dekat diri pada Allah tapi tak semayang, ada? Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa tak semayang ni? Nak semayang buat apa kalau tak khusyuk? Allah kata, fawailul lil musallin. Dia baca Quran kita. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu yang tidak khusyuk dalam semayang-semayang mereka. Tu neraka well tu. Malu mayang tak? Mayang. Khusyuk tak mayang? Khusyuk tak mayang? Seorang pun tak jawab. Angguk pun tak, giling pun tak. Tu tak mayang tak? Khusyuk tak? Mayang buat apa? Tafsir pun salah dah. Allah bukan kata fi solatihim. Kalau kata fi solatihim dalam semayang, tu betul lah fi solatihim. Tapi Allah tak kata fi, Allah kata an. An tu maksud apa? Daripada. Lalai daripada semayang-semayang dia. Maksud orang ni, orang-orang yang suka lengah-lengah semayang sampai terlepas waktu semayang. Tu neraka well bagi orang tu. Saja duk tinggal semayang, saja duk pelewat semayang, saja duk yang tu orang tu. Tapi dia kata apa? Orang yang tak khusyuk dalam semayang-semayang. Oh, tak payah mayang lagu tu, kena cari khusyuk dulu. Kena cari ikhlas dulu, kena cari khusyuk dulu, baru kita boleh dapat semayang dengan sempurna. Dah, semayanglah sampai dapat khusyuk. Seorang abid dia sebut apa? Aku mendapat kemanisan daripada tahajud aku selepas 20 tahun aku bermujahadah. 20 tahun paksa. 20 tahun baru dapat manis tahajud. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan. Kita lah. Kita. Bukan tuan-tuan, saya lah. Tuan-tuan tahu tak orang utara cakap mangli? Tuan-tuan tahu mangli? Tak tahu. Lali tu lali. Allah bisa tegal biasa. Bila satu benda yang kita ulang buat, lama-lama jadi apa? Jadi biasa. Tuan-tuan duduk dekat ni Lubuk Merbau ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kerjanya dekat Ipoh. Berapa jam Lubuk Merbau pergi Ipoh? Sejam lebih, jam. Tak sampai? Oh, dekat. Buat jauh lagi. Contoh tak kena, tak best. Tuan-tuan duduk Lubuk Merbau ni, kerja dekat Pulau Pinang, jauh sikit lah. Sejam. Kata duduk sebelah ni lah, sebelah ni. Katalah 2 jam.
Saya pernah jumpa seorang itu kat Ipoh. Dia kerja Kuala Lumpur. Dia duduk di Ipoh. Rumah dia di Ipoh, kerja Kuala Lumpur. Saya kata, duduk pergi kerja aku mana? Naik train. Pukul berapa? Pukul 5 pagi keluar dah. Anak duduk tidur lagi. Balik sampai rumah pukul 11 malam tiap malam, anak dah tidur dah. So dia kira dia duduk tengok anak dia tak hidup. Dia duduk tidur aja. Hari Sabtu Ahad baru nampak hidup budak tu. Ada orang tu. Berapa lama dah kau duduk? Lama dah Ustaz. Biasa dah Ustaz. Biasa. Dia tak rasa apa dah. Kita kalau duduk buat ulang-ulang benda, lama-lama kita tak rasa. Dia kan? Hang duduk lebur rumah dia kerja mana? Kerja Penang. Ha? Betul ke? Dia. Loh. Jom. Tak ada apa dah. Biasa lah. Start motor pergi-pergi. Pergi sampai. Pergi kerja. Lagi petang balik. Balik. Sampai. Tak ada apa. Biasa dah. Tapi mula-mula dapat kerja macam mana? Ya Allah, jauhnya ya Allah, nyeselnya ya Allah, subhanallah, pasal apalah aku pergi terima kerja ni, sampai dia. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tak ada apa dah. Faham dah tu, dekat tu? Pasal apa tang kerja kita boleh lali macam tu, tapi tang ibadat tak jadi macam tu? Pasal apa? Semayang berapa tahun dah? Kalau umur 50 tahun ni, maksud semayang dah lebih 40 tahun dah. Sehari 5 waktu semayang, tuan-tuan. Tapi, macam mana duk semayang lah ni umur 50? Macam kita duk semayang waktu umur 5 tahun dulu. Mak kita kata apa? Pergi semayang kah? Kita kata apa? Tunggulah saat ni cerita. Gaban. Tuan-tuan tengok gaban dulu. Macam tu. Ya. Zaman kita dulu kan gaban. Lepas tu Satria Baja Hitam. Nampak sangat tua rasa tu. Dah Simat. Anak-anak kita tak tahu gaban tu apa, ayah dia kata. Lepas tu Thundercat. Thundercat. Ho! Kau tak tahu. Tuan-tuan, pergi semayang kan tu. Mak kita kata, pergi semayang cepat tu. Dia kata, Sa'ah ni tengah kartun ni. Pergi semayang cepat lagi. Sa'ah. Dulu. Lah ni umur 50. Bini kata apa? Pergi semayang cepat tu. Sa'ah. Sopa. Pergi semayang cepat. Sa'ah. Lah sopa. Dulu nak pergi semayang waktu umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Mak tidur semayang. Ya Allah malahnya. Ya Allah. Tapi waktu ya Allah malahnya. Lah ni umur 50. Ya Allah malahnya. Ya Allah. Sama. Padahal 50 tahun dah sembahyang. Pasal apa? Quran pun sama Quran. Quran pun sama. Kukak baca. Kukak baca. Dulu waktu sama. Kukak baca. 50 tahun dah duk baca Quran. Macam tu duk tergagak. Pelik kita ni. Pasal apa? Apa nak eding kita ni tuan-tuan? Takkan nak mati nak bawa Quran macam tu? Takkan nak mati nak semayang macam tu lagi? Pasal apa tu? Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan jawab sendiri kot, tuan-tuan ada jawapan dia. Tuan-tuan saya mat. Jadi kena ada ilmu. Sepanjang perjalanan tu tuan-tuan pula, sepanjang perjalanan tu Salih Muhammad naik apa? Naik burak. Siapa yang ikut sekali ni? Malaikat Jibril. Lagi malaikat Mikail, teman Nabi SAW sepanjang jalan tu. Nampaklah subhanallah salli ala Muhammad tuan-tuan, ada orang Allahumma salli ala Muhammad yang duk dapat pahala ya Allah Muhammad tuan-tuan. Apa? Dia buat macam mana Salih Muhammad? Tanam pokok salli ala Muhammad. Sehari esok kutip. Ketam tuai. Tanam balik naik kutip. Sat. Wahai Jibril tu siapa tu? Kata Nabi SAW, ya Jibril mahadha. Wahai Jibril tu apa tu? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Tu orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT tu. Salih alaihi Muhammad. Satu kebaikan yang mereka lakukan itu digandakan dengan 700 kali ganda kebaikan. Dan apa yang mereka infakkan dengan sesuatu kebaikan, maka Allah akan menggantikannya semula di akhirat. Tu
Sampai tengok, ni siapa pula? Oh, ni yang ni pula. Sampai nak ni yang ni pula. Ni apa? Malaikat Jibril duk tunjuk dekat Nabi SAW. Pasal apa? Pasal nak gambarkan dekat kita, dalam perjalanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah ni, kita kena ada pembimbing. Kena ada guru. Tak boleh dibuat pandai sendiri. Ada orang lah ni saya tak tahulah, saya takut sebenarnya, saya risau dengan apa yang duk jadi dekat negara kita lah ni. Saya risau. Dulu tuan-tuan, kita mana duk bergaduh-bergaduh macam ni. Tuan-tuan nak buat tahlil, tak pernah tuan-tuan orang duk kata apa. Betul tak ni? Kita buat tahlil, orang tak pernah kata apa. Lah ni kita buat tahlil, masuk neraka, dia kata tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Kita baca Quran, baca Yasin malam Jumaat. Daripada dulu kita duk buat. Saya ingat daripada kita kecil dulu sampai kita tua ni, duduk berhimpun malam Jumaat, berhimpun buat bulat lah, pakai baca Yasin. Tak pernah ada siapa kata apa. Lah ni orang kata masuk neraka hampa baca Yasin malam Jumaat. Tiap-tiap hari bergaduh dekat dalam Facebook. Risau saya ni. Sallallahu Alaihi. Apa nak jadi ni? Sampai mengkafirkan di antara satu sama lain. Sampai menerakakan di antara satu sama yang lain. Saya nak sebut kan? Nak risau kita. Sebab tu cari guru elok-elok. Dia ada berapa peringkat guru. Pertama dia panggil muallim. Muallim ni orang yang mengajar lah. Mengajar ilmu, dia panggil muallim. Termasuk juga muallim ni ialah di kalangan orang-orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang yang mengajar ilmu-ilmu selain pada agama, selain pada pengajian agama, disebut muallim, guru. Mai peringkat kedua dia panggil murabbi. Murabbi ni ialah orang yang berbicara, mengajak kepada Allah. Kalau dia bercakap, dia mengajak dia untuk balik pada Allah. Dia panggil murabbi. Dan kalau muallim mungkin perkataannya pada lidah, tapi murabbi perkataannya pada lidah dan dia juga melakukan apa yang dia ucapkan. Murabbi. Salih zaman. Suruh orang sedekahlah, dia pun sedekah. Seorang bangunlah tahajud, dia pun bangun tahajud juga. Ini murabbi. Salih zaman. Kita kena ada ni orang-orang ni macam ni lah hidup kita ni. Nombor 3, dia panggil mursyid. Mursyid ni, Sallallahu Allah anugerahkan seseorang itu untuk dia menjadi penunjuk hidayah. Ada mursyid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kenal orang-orang yang sifatnya murabbi dan mursyid ni, bila kita duduk dengan dia, kita berubah jadi baik. Itu sifat dia. Semenjak tuan-tuan duduk mengaji dengan dia, tuan-tuan jadi rajin semayang. Itu maksud dia tu betul dah tu. Kena dah tu. Tuan-tuan duduk dengan dia, tuan-tuan rajin zikir, tuan-tuan rajin muhasabah diri, tuan-tuan jadi orang lebih baik, tuan-tuan rajin qiyamul lail. Tuan-tuan dulu panah baran, cengeng, pantang silap sikit. Sallallahu alaihi wasallam, jegahlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Penampang. Pantang silap sikit, pang, dia bagi likit bini dia. Apa? Pang, dia bagi. Tapi semenjak duk mengaji ni jadi dia penampak juga, dia penampak hawan. Janganlah macam tu tau. Oh, dulu kasar lah ni lembut. Tapi berubah itu menunjukkan kita berada pada bimbingan yang baik. Saya simam. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW bergerak daripada masjid ke masjid. Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Menunjukkan bahawa kalau dalam perjalanan kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita tak boleh jauh daripada masjid. Jadi orang masjid. Tuan-tuan, lah ni sembahyang jemaah dah dibuka. Bukan hari Jumaat saja, setiap waktu buka. Mai sembahyang. Saya duduk tengok tuan-tuan, tiap mana pun jemaah makin kurang. Jemaah makin kurang. Kalau dulu saya pergi ceramah ada 4 sah. Lah ni pun 4 sah juga. Tapi dulu sah rapat, lah ni sah jarang. Maksud separuh tak ada. Mana pun serupa. Saya tak tahu lah. Separuh tu pergi mana tak tahu. Saya nak ajak macam ni boleh tak? Ni yang duduk depan saya ni. Kalau mereka tak mau main, ikut suka mereka lah nak buat macam mana.
Nampak macam mana? Kami dekat Melaka tu, dengan Pak Mentua saya, dia buat apa? Budak-budak main masjid 40 hari, sembahyang subuh, Jumaat 40 hari, dia bagi basikal seorang sebiji. Masjid lagi ya. Main penuh budak-budak lah. Main pagi, main cop. Cop kata main, tanda cop. Dia dekat kertas tu, cop 40 hari cukup, dapat basikal seorang sebiji. Main penuh. Biar api ya. Habis Ustaz dia main tu pasal basikal, bukan main pasal nak sembahyang. Biar api lah, janji dia main masjid. Macam kita lah buat makan. Dia pun siap perli. Kalau buat makan, tengok tu main tu sebab nak makan tu. Biar api lah. Kalau orang boleh buat apa saja untuk ajak orang pergi gereja, ajak orang apa saja untuk buat, takkan kita tak boleh nak buat apa saja untuk ajak orang main? Buatlah, duit tu ada, belanjalah, buat kenduri sikit, main, buka main ramai-ramai. Mana tahu satu hari daripada 10 yang main, seorang lekat. Dia ni, buatlah apa program bagi pekat-pekat main. Tapi orang tak mau main Ustaz, kita buat macam tetap tak mau main. Tuan-tuan, ni yang duk ada ni pun ramai dah ni, ramai dah ni. Tapi ramai lagi yang tak main. Tapi ramai dah. Tuan-tuan, ni, kalau duduk depan saya ni ada 50 orang. Kalau depan saya ada 50 orang. Lah ni, di rumah kita paling kurang ada 3 orang lagi. Betul tak? Isteri kita, anak kita paling kurang ada 2 orang. Kalau 50 duduk kat sini, campur dengan 3 orang yang duduk ada dekat rumah semua tu, kalau katalah kita 3 orang, tuan-tuan sila Masjid Muhammad, dah berapa? Kalau semua pekat yang duduk ada ni, tak usah duduk kira orang lain lah, mereka tak mau main, nak buat macam mana? Tuan-tuan aja, esok masuk waktu sembahyang, ajak anak kita seorang, ajak isteri kita, ajak yang mana duduk ada dalam rumah, jom. Disebabkan mereka semua tak mau pergi masjid, mereka tak mau raikan masjid, jom kita jadi orang yang meraikan masjid. Keluarga kita, tak usah duduk arak kat orang, keluarga kita ni, bawa anak-anak bini, tuan-tuan tengok, penuh masjid esok. Masalahnya, kita yang main masjid pun tak mau bawa keluarga kita main masjid. Ini harap orang nak buat apa? Dia pun tak mau nak buat macam mana. Bukan boleh duduk seret tangan dia pun, main masjid kan, main masjid. Aku tak mau, main lah masjid. Aku cucuk, isi lagi pun hantar. Tak mau. Terus duduk pasar, dia pun tak mau nak buat kena. Kita ajak keluarga kita main. Paling tidak kita jadi saksi di depan Allah. Ya Allah, waktu orang tak mau main masjid, ya Allah, aku bawa keluarga aku untuk main masjid, untuk raikan rumah kamu, ya Allah. Ini yang saya cakap, nak buktikan. Biar kita jadi orang masjid, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Maka saya rasa banyak lagi lah, panjang cerita lagi. Itu tahun depan pula lah. Ini baru sampai Masjid Aqsa. Tak sampai lagi. Tak sempat nak Mi'raj semua lagi. InsyaAllah jauh lagi perjalanan kita. Salih Semat nak sampai ke Mi'raj, tapi dah dekat 9.30. Saya duduk tengok jam kat belakang tu. Tuan-tuan duduk tengok 3 muka dah. Tak muka saya, muka jam, muka pintu. Muka pintu, muka jam, muka saya dah. Jadi insyaAllah kita berhenti takat tu. InsyaAllah saya ingat tu pun dah banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Isra' Mi'raj. Jaga hati kita. Nah, pastikan kita buat amal dengan ilmu. Dan yang ketiga, Salih Semat tuan-tuan, pastikan kita ada pembimbing kita. Kenal pasti siapa pembimbing kita. Dan yang keempat, tuan-tuan, jangan lepaskan dan jauhkan diri kita daripada masjid Allah SWT. Mudah-mudahan jadi manfaat pada semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saat lagi, dekat luar saat lagi, sebelum tuan-tuan keluar, ni ada buku nota saya ni. Buku nota ni saya, tuan-tuan, saya susun. Ada doa-doa yang kami duk beramal daripada awal PKP dulu ni. Sebabkan takut COVID ni risau jugalah, kan, Salih Semat. Maka ada amalan-amalan ataupun doa-doa yang Nabi SAW ajak kepada kita untuk kita beramal, untuk elakkan kita daripada kena penyakit dan musibah tu. Saya susun kat sini ada 12 doa yang sesuai diamalkan daripada awal pagi, daripada waktu pagi, lepas subuh dan lepas maghrib. Jadi tuan-tuan tiap-tiap pagi tuan-tuan buka je daripada awal surah Fatihah, doa nombor 1, doa nombor 2, apa semua sampai doa yang ke-12, dan Salih alaihi wasallam baca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dalam ni, dan saya semak tuan-tuan, ni buku nota sebenarnya, buku nota, tapi depan-depan ni saya susun doa. Jadi tuan-tuan dapatkan dekat luar sana, insya-Allah, RM3.50, RM1.19. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan ada nombor telefon kat belakang ni, tuan-tuan mesej kat nombor ni, bagi tahu saya beli buku ni dekat Masjid Lubuk Mobau, tolong bagi nombor akaun. Nanti depa bagi nombor akaun, tuan-tuan bayar online je lah. InsyaAllah nah, tuan-tuan ada berapa buah dekat belakang tu, tuan-tuan ambillah seorang satu, insyaAllah nah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan. Kita beramal dengan doa-doa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Beramal dengan doa-doa yang sebagai vaksin yang Nabi ajak. Tu vaksin kita.
Vaksin yang super power punya tuan. Nabi SAW ajak kat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.